5 persoalan berkaitan puasa sambungan kelima. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua di dalam kesihatan yang baik. Baiklah, pada video kali ini kita akan sambung persoalan berkaitan puasa. InsyaAllah ia sangat bermanfaat. Bagi anda yang baru saja melihat video ataupun channel ini, macam biasa, tekan butang di bawah supaya anda mendapat notifikasi video terbaru daripada saya. Baiklah, jom kita lihat 5 persoalan berkaitan puasa sambungan kelima. Soalan pertama, apakah hukum berpuasa di negara yang siangnya panjang? Di sini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, berpuasa seperti biasa bermula terbit matahari sehinggalah terbenam matahari. Ini kerana malam dan siang tetap dapat dibezakan dalam 24 jam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih, iaitu cahaya siang dari benang hitam kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Surah Al-Baqarah. Pendapat kedua ialah dalam keadaan ini boleh untuk mengkiaskan waktu berbuka kepada mana-mana dua kawasan ini, iaitu pertama, kota suci Mekah, kedua, negara terdekat yang siang dan malamnya mempunyai tempoh waktu yang sama. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Surah Al-Hajj. Soalan kedua, siapakah yang bayar zakat fitrah pelajar perempuan di luar negara? Zakat fitrah juga dikenali sebagai zakat badaniah, merupakan satu bentuk zakat yang wajib atas individu muslim menunaikannya setiap tahun. Secara umumnya wajib ke atas usul, iaitu ayah, datuk, ibu dan nenek, dan hingga ke atas untuk membayarkan zakat anak perempuannya. Kesimpulannya, wajib membayar sendiri zakat fitrah jika berkemampuan. Kebiasaannya, untuk pelajar Malaysia yang belajar di Timur Tengah, membayar sendiri zakat fitrah mereka. Namun, jika si bapa mahu membayarkan, maka hukumnya adalah harus dan sah, tetapi dengan keizinan si anak. Adapun bagaimana cara hendak membayarnya, sebaiknya berhubung dengan Persatuan Pelajar Malaysia tentang kebiasaan yang dilakukan di sana. Soalan ketiga, apakah hukum penggunaan inhaler ketika berpuasa? Pendapat ulama terbahagi kepada dua pendapat. Pendapat pertama, tidak membatalkan puasa. Hukumnya tidak membatalkan puasa sebagai kias kepada hukum berkumur istinsyak. Perkara ini ada disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Kedua, membatalkan puasa bahan-bahan yang terdapat di dalam inhaler akan sampai ke dalam perut melalui mulut. Oleh itu, ianya dianggap membatalkan puasa. Sahibus Samaha Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menyimpulkan, kami lebih cenderung mengatakan bahawa penggunaan inhaler di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Ini juga selaras dengan pendapat tokoh-tokoh yang terkemuka pada masa kini dan juga keputusan dari badan-badan yang berautoriti dalam mengeluarkan hukum. Soalan keempat, apakah hukum solat tarawih sambil memegang dan membaca mushaf? Memegang mushaf terjemahan Al-Quran dan membaca di belakang imam ketika solat tarawih dibolehkan dan tidak membatalkan solat. Namun begitu, pastikan tidak melakukan perbuatan lain yang boleh mengganggu khusyuk solat. Soalan kelima, apakah hukum berkumur-kumur dengan ubat kumur ketika berpuasa? Berkumur-kumur menggunakan ubat kumur misalnya, ianya tidak membatalkan puasa kerana ia tidak sampai kepada had batin bagi rongga mulut, iaitu makhraj huruf al-ha. Kaedah berkumur-kumur dengan cara ini hanya melibatkan sekitar had zahir, iaitu makhraj huruf al-ha. Namun ianya tidak digalakkan jika tiada keperluan. Sekiranya berlebih-lebihan berkumur dan termasuk dalam rongga, batal puasa. Namun, jika tidak berlebih-lebihan tetapi termasuk dalam rongga, tidak batal puasa. Berhubung air yang tersisa di dalam mulut, sekiranya saki baki air kekal dalam mulut selepas diluahkan, ia tidak membatalkan puasa dan tidak perlu mengeringkannya. Ini kerana jika diluahkan juga tetap ada basahan di dalam mulut. Alhamdulillah, itu dia tadi 5 persoalan berkaitan puasa. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat kefahaman yang sama, dan jangan lupa tekan butang di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Itu saja daripada saya, Abu Wais Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.